Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang bahagia Puan Azizah binti Arifin, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Air dan Pemotongan. Yang bahagia Datuk Ayar Haji Nur Hisham bin Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah JPS, pengarah-pengarah JPS bahagian, pengarah-pengarah JPS negeri-negeri, jurutera-jurutera daerah, jurutera-jurutera projek, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Memulakan bicara pada pagi ini, saya memetik suatu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 56. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah Ta'ala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yakni tidak akan diterima doa tersebut, dan harapan agar dimakbulkan doa itu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu pada pagi ini secara atas talian, bersempena dengan Majlis Persidangan Pengurus Kanan dan Jurutera Daerah Jabatan Pengairan Malaysia tahun 2021 dengan tema menerajui kejuruteraan sumber air bagi macu ekonomi negara. Pertama, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan kepada saya untuk menyampaikan sedikit amanat dalam majlis ini. Saya difahamkan persidangan ini merupakan satu program tahunan JPS dan ianya begitu signifikan kepada seluruh warga JPS. Saya dimaklumkan hampir 500 orang peserta yang terdiri pada pengurus kanan, jurutera-jurutera daerah dan seluruh peserta sekalian. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majlis kita berkati oleh Allah dan mencapai matlamat atau objektif persidangan kita diadakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang istimewa pada persidangan kali ini ialah program diadakan di atas talian sepenuhnya, dan saya diberi peluang untuk berucap terus kepada semua yang berada di seluruh pelosok negara, bermula daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan sekalian, seperti mana semua sedia maklum, saya telah diamanahkan untuk menerajui kementerian ini sejak 10 bulan Mac tahun 2020. Dengan ini berarti sudah 349 hari ataupun 49 minggu dan 6 hari saya menerajui kementerian yang merupakan salah satu kementerian yang sangat penting dalam negara kita. Kenapa saya kata demikian? Kerana kedua sumber utama iaitu air dan udara berada di bawah sektor Kementerian Alam Sekitar dan Air. Buat kali pertama dalam sejarah, sektor air diletakkan sekali dengan alam sekitar yang merupakan elemen yang sangat penting bagi pembangunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu sedar bahawa unsur air merupakan unsur hidup bagi manusia. Bahkan tanpa air, manusia tidak akan hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali dia menyebut syurga, dia akan menyebut tentang sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kebun-kebun, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan kata lain bahawa sungai seringkali dikaitkan dengan nikmat dan kehidupan manusia bukan sahaja di dunia, bahkan di hari akhirat. KASA merupakan agensi yang pertama yang bertindak sama ada sewaktu berlaku krisis air atau berlaku bencana banjir dan seumpamanya. Maka kan itu, bayangkan bila mana bekalan air terputus, kita dapati bagaimana reaksi masyarakat dan orang ramai, bukan saja manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita seluruh
kitaran ekonomi dan kehidupan manusia, haiwan dan sebagainya bergantung kepada sumber utama air ini. Maka oleh kerana itu, tugas kita bukan hanya terhenti kepada tanggungjawab dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. Bahkan sebaliknya jauh lebih besar daripada itu, iaitu setiap apa yang kita buat dinikmati oleh ramai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai petugas dan pekerja yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mengakui ada Tuhan dalam kepelbagaian agama-agama yang ada, kita penuh yakin bahawa kerja yang kita buat bukan hanya bergantung kepada nilai ringgit ataupun sen, dollar and sen. Tapi yang penting ialah bagaimana kerja kita itu diberi ganjaran besar, pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seumpama tidak berhentinya air sungai yang mengalir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh, pahala mereka tidak putus-putus. Ya, sebagaimana mengalirnya air tersebut tidak putus-putus, maka demikianlah kita mengharapkan ganjaran kita nanti di hari akhirat. Walaupun pengurusan air mentah yang digunakan oleh semua urusan kehidupan manusia untuk minuman, memasak, membasuh, mengambil wuduk dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga mengetahui bagaimana sektor-sektor yang kita diamanahkan, dipertanggungjawabkan, sama ada sungai-sungai, peparitan, saliran, empangan, adalah merupakan tanggungjawab yang letakkan di atas bahu JPS. Selain daripada itu, bila berlaku musibah banjir besar atau banjir kilat, secara automatiknya rakyat akan meninjari kepada JPS selaku agensi yang sewajarnya memastikan banjir berkenaan tidak akan berlaku. Atas kurang-kurangnya kita dapat minimalkan kerosakan akibat banjir tersebut. Perkara ini amat berkait rapat dengan firman Allah Ta'ala yang saya bacakan pada awal ucapan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada persidangan kali ini suka saya menggariskan 3 harapan utama, iaitu ekspektasi saya kepada JPS untuk mengambil perhatian dan iktibar. Walaupun ia merupakan perkara mungkin yang biasa tuan-tuan dengar, ya, tetapi ia merupakan suatu amanat yang sangat penting untuk kita bersama-sama menjayakannya. Yang pertama, berkait rapat dengan soal integriti dalam pelaksanaan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita. Perkara yang kedua, yang juga penting ialah berhubung dengan konsep bekerja dalam suatu pasukan. Dan yang ketiga ialah keseronokan suasana bekerja yang seronok supaya kerja kita juga dapat menghasilkan output yang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila bicarakan soal integriti, saya bukan saja ingin menekankan kepada soal salah guna kuasa, rasuah, melaksanakan kerja untuk kepentingan peribadi, tidak jujur dan amanah, tapi yang penting ialah keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi daripada gaji atau ganjaran yang kita terima. Keberkatan dalam kacamata Islam amat penting kerana ia merupakan bukti kepada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah kita jalankan setiap hari dan setiap bulan seperti mana diamanahkan kepada kita. Keberkatan boleh dilihat dalam banyak aspek seperti kesihatan diri, keluarga, kecukupan gaji dan yang diterima, dapat berkongsi rezeki dengan orang lain, dapat bersedekah dan berinfak, pelaksanaan dan perasaan yang tidak gundah gelana, hati yang tenang dan gembira, serta semangat yang terus bekerja untuk hari-hari yang mendatang. Keberkatan akan datang kepada kita jika kita juga berusaha selari dan seiring ke arah itu. Keberkatan pula akan hilang daripada kita jika kita tidak menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan bersungguh-sungguh. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahawa berkat makna ziyaratul khair, bertambah kebaikan ataupun bertambah rasa nikmat tersebut yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Beliau juga menyatakan bahawa makna asal berkat itu ialah kebaikan yang kekal dan abadi kepada kita. Yakni kita melakukan sesuatu dan kita merasai nikmat keseronokan di atas suasana tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai tahun 2021, kerajaan akan melaksanakan rancangan Malaysia ke-12. Ini bermakna tempoh 5 tahun akan datang, sekali lagi kita akan diberikan tanggungjawab untuk memastikan sejumlah peruntukan yang besar perlu dibelanjakan bagi memberikan outcome yang positif, yang baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagi tahun 2021 sahaja, sebagai contoh, JPS telah diperuntukkan sebanyak 1.16 bilion ringgit dengan jumlah projek sebanyak 193 buah.
Bagi saya setiap ringgit rakyat, setiap ringgit Malaysia yang diperuntukkan merupakan amanah yang kita perlu memastikan ianya dibelanja mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Apa yang penting adalah kesungguhan kita bekerja akan menjamin keberkatan yang akan kita terima, bukan saja untuk diri kita, bahkan institusi, jabatan kita dan kementerian yang kita sama-sama teraju ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bekerja dalam satu pasukan merupakan amalan yang dituntut dalam semua institusi, sama ada agama ataupun nilai-nilai universal. Maka sehubungan dengan itu, kita melihat suatu peringatan ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dalam melakukan perkara kebaikan dan jangan sekali-kali kamu bertolong bantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat berat seksaannya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berpesan supaya kita bekerja dalam satu pasukan bagi membuat kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Ta'ala menyebut yadullah ma'al jamaah. Bantuan pertolongan Allah datang dalam bentuk secara jamaah. Maka suka saya ingatkan kita semua bahawa semua kita bekerja dalam suatu pasukan merupakan suatu nikmat bagi mencapai dan menjayakan apa saja misi dan perancangan di peringkat jabatan dan di peringkat kementerian. Perkara-perkara yang tidak baik, yang bercanggah dengan nilai-nilai undang-undang dan peraturan negara serta peraturan-peraturan agama mestilah kita jauhi. Bukan hanya melibatkan soal rasuah, penipuan atau salah guna kuasa, tapi lebih luas daripada itu. Pada tahun lepas kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Sebagaimana dinyatakan oleh Datuk Ketua Pengarah tadi. Bagaimana kita melihat dunia telah berubah dalam jangka masa yang sangat singkat. Dan seluruh sektor pekerjaan telah pun berubah hampir seluruhnya. Maka dalam aspek JPS khasnya, saya melihat kita perlu memastikan aspek pelaksanaan kerja-kerja di tapak yang dijalankan oleh pihak kontraktor dipantau sepenuhnya. Walaupun kita tidak dapat turun ke site ataupun ke tapak projek. Namun, pemantauan tersebut boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Dalam situasi ini, perlu kita masing-masing menjaga SOP supaya bukan saja kita selamat, bahkan jabatan-jabatan kita, keluarga kita dan seumpama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kerja dan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak kontraktor amatlah penting kerana kita akan membalas kerja dan perkhidmatan tersebut dengan bayaran yang setimpal dengan yang telah ditentukan. Kita tidak mahu kelak kerja dan perkhidmatan yang dibayar akan dipertikaikan oleh pihak audit dan pihak-pihak yang lain. Namun yang penting bukan saja audit dunia, tapi lebih penting ialah audit di akhirat. Maka kan itu amanah ini kita laksanakan dengan semampu mungkin. Adapun lebih daripada itu, kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan Allah di atas beberapa perkara yang mungkin di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita melainkan apa yang mampu kita laksanakan. Saya difahamkan bahawa pelan strategi JPS 2021 hingga 2025 telah dibangunkan. Dan ia merangkumi 5 teras utama untuk mencapai visi JPS sebagai peneraju perkhidmatan kejuruteraan sumber air negara. Fokus utama dalam pelan strategi JPS 5 tahun ini ialah antara lain untuk memberi tumpuan khusus kepada penyampaian projek yang sedang dan akan dilaksanakan. Di samping pelan tersebut, KASA juga menerapkan konsep planetary health yang menekankan konsep keseimbangan antara keperluan manusia dan alam sekitar. Dalam pelan strategi KASA ke arah Malaysia Lestari 2030, sebanyak 26 inisiatif telah pun digubal berteraskan kepada 4 tunjang utama. Yang pertama, pengukuhan governance. Yang kedua, pertumbuhan hijau. Yang ketiga, kolaborasi strategi. Dan yang keempat, keterangkulan sosial. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya memwujudkan suasana kerja yang gembira. Daripada awal saya diamanahkan sebagai menteri di Kementerian Alam Sekitar dan Air, saya seringkali menekankan pengurusan tertinggi supaya memastikan kita mewujudkan suasana kerja yang harmoni, suasana kerja yang seronok. Kerana kerja yang berat sekalipun, bila suasana kita menyeronokkan, kita tidak rasa terbeban. Tetapi kalau suasana kerja tidak seronok, suasana kerja yang tidak ceria, walaupun kerja ringan, kita akan merasa bebanannya. Dan kita hanya tunggu waktu untuk pulang ke rumah atau keluar daripada pejabat kerana rasa bebanan tersebut.
Maka penting kita wujudkan bi'ah as-salihah, environment yang baik, suasana kerja yang baik kepada seluruh kaki tangan, khusus JPS dan kaki tangan di setiap sektor di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tuan-tuan sekalian, ungkapan kata-kata hikmah yang dapat saya petik ialah happy people are productive people. Dengan kata lain bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dia menyukai sesuatu amalan yang kita lakukan dengan sepenuhnya, dengan sebaik mungkin. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, baginda menyebut, innallaha yuhibbul lazi iza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat kasih seseorang yang melakukan satu pekerjaan, dia lakukan dengan sebaik mungkin, dengan penuh ketekunan, dengan semaksimal mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pegawai dan kaki tangan yang seronok akan datang bekerja dengan sudah pasti memastikan suasana dan kesungguhan dalam bekerja. Berdedikasi, tolong-menolong antara satu sama lain dan berhati-hati supaya tidak membuat kesilapan dalam pekerjaan tersebut. Tuan-tuan sekalian, keseronokan bekerja yang memastikan hubungan baik antara ketua dan pekerja dapat dipelihara. Ini amat penting supaya kita memberi perhatian kepada aspek tersebut. Kita perlu melahirkan kaki tangan kita yang hormat pada ketua, bukan kaki tangan yang takut pada ketua. Oleh kerana itu, menanam nilai-nilai penghormatan sangat penting dan ini dapat dijalinkan dengan diri kita sebagai model terbaik kepada kaki tangan bawahan kita. Pertama, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasib Allah Taala akan cukupkan keperluan kita. Yang kedua, menjaga tanggungjawab kita kepada pekerja. Jangan kita bebankan mereka dengan tugas saja tanpa kita berperhatian kepada soal kebajikan dia atau kebajikan keluarganya. Yang ketiga, hendaklah kita memberi keutamaan kepada perkara-perkara yang menjadi keutamaan bagi setiap agensi ataupun kaki tangan kita. Terkadang kita perlu berkorban perasaan kita dalam meraihkan keperluan kaki tangan di bawah kita. Soal-soal kematian, soal-soal sakit dan seumpamanya yang juga perlukan perhatian ketua-ketua jabatan supaya nilai-nilai kebajikan dapat kita jagakan. Yakinlah bila mana pekerja kita hormat kepada kita, kita akan dapat laksanakan kerja dengan sebaik mungkin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, sebagai penutup kepada amanah saya pada hari yang mulia ini, saya suka berpesan pada saya dan semua warga agar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kita berada dan kita menjagakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin insya-Allah. Dan saya penuh yakin bahawa kita mengurus bumi Allah Ta'ala, mengurus sungai-sungai dan lembangan-lembangan sungai, peparitan dan sebagainya. Bumi ini diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kepada para petugas pegawai yang saya kasih sekalian. Marilah sama-sama kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu tim. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Cita-cita saya untuk bertemu dengan semua para pegawai. Namun apa yang berlaku, halangan COVID dan sebagainya yang terpaksa, yang tidak banyak pertemuan-pertemuan fizikal dapat kita laksanakan. Apapun, saya sentiasa mendoakan kepada tuan-tuan sekalian agar tuan-tuan dapat laksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita. Akhir kata, sekian dahulu, saya mohon maaf di atas salah silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Mudah-mudahan majlis kita berjalan lancar dan matlamat yang ingin kita capaikan dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Selamat menjalankan persidangan kepada seluruh peserta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.